Okey, Assalamualaikum. Saya dah masuk dalam reko. Yang saya sebut ini adalah perkara-perkara asas. Okey, supaya senang difahami oleh semua pihak. Sebelum saya pergi kepada definisi research gap yang diwar-warkan di sana sini. Jadi kita fahami dulu. Yang pertama, kita buat research kerana kita nak contribute to the body of knowledge. Jadi untuk kita contribute to the body of knowledge, kita perlukan sesuatu advancement dalam knowledge. Untuk mendapatkan advancement dalam knowledge, kita kena buat research. Untuk kita buat research, kita kena solve problem. Jadi problem dalam sains selalunya kita ada real problem. Dalam social science, okey, ataupun humanity, kita selalunya buat hypothetical problem. Problem yang kita adakan untuk menjustifikan perkara-perkara yang boleh kita fahami fenomena yang berlaku. Okey, dan dapatan-dapatan pula berdasarkan pengukuran indirect menggunakan questionnaire. Questionnaire adalah indirect measurement. Okey, dalam sains, hard sciences, kita menggunakan alat ataupun apparatus dan instrumen measurement yang tepat hingga sampai kepada part per million. Okey, 1 per sejuta ketepatan yang boleh kita lakukan. Itu adalah direct measurement. Okey, kita balik kepada research gap. Kenapa diwar-warkan research gap? Sebab kita baca dalam internet, kita dengar di sana sini. Untuk membuat satu research, kita kena tengok apa lagi orang tak buat. Jadi apa yang orang tak buat, itu gap. Kadang-kadang apa yang tidak dibicarakan secara komprehensif, apa yang tidak dibicarakan secara menyeluruh, maka itu ada gap. Dinamakan macam knowledge gap. Ada yang dapatan yang tidak konsisten. Kajian A buat macam ni, kajian B buat macam ni, ada dapatan yang berbeza-beza. Maka ada sesuatu gap di situ. Okey, tapi yang paling popular definisi gap adalah something missing in a previous research, something missing in a previous literature. Bermakna sesuatu yang hilang. Saya dengar perkataan missing tu, saya pernah tanya satu profesor. Okey, Otai yang telah pun bersara, kemudian sambung kontrak satu universiti, tak macam mana, sementara nak dapat tempat tu, dia pun datang bengkel saya. Kebetulan bengkel pun dekat dengan rumah dia. Datang, saya tanya dia apa maksud missing element. Jadi dia pun huraikanlah missing element tu sesuatu yang contradiction, tak macam-macam lah, yang 10 perkara yang saya nyatakan dalam saya punya status. Okey, saya kata nak cari kat mana benda tu. Dia kata you need to read a lot. Saya kata kalau novice, dia baca 2 artikel pun dia dah tak faham. How do we expect them to read more than 2, 3, 4, 5 and then sampai berpuluh-puluh. Akhirnya mereka lost in action. Mereka tak tahu apa sebenarnya mereka nak cari. Apa yang mereka katakan missing itu. Okey, orang yang tahu satu tu missing adalah orang yang expert, orang yang ada pengalaman. Pengalaman tidak boleh dibina hanya dengan membaca. Membaca mestilah mendatangkan kefahaman. Berapa ramai pelajar baca tak faham. Contohlah, dia nak bina instrumen, nak test model, okey, ataupun nak test whatever lah, maka dia mula membaca, dia jumpa PLS, satu analisis menggunakan PLS. Dia jumpa pula satu analisis menggunakan SEM-AMOS. Dia jumpa satu analisis menggunakan multiple regression. So dia confused. Ada pula yang menggunakan rash model. Dia tak tahu apa benda tu. Dia tak tahu, dia tak expose lagi dengan benda-benda tu. Jadi dia baca, dia pun tak faham sebenarnya ni cari apa. Lepas tu dia pun reka lah whatever, lebih kurang dia pun kemukakan dan kata, where is your research gap? Soalan itu sebenarnya soalan yang tidak wajar ditanya kepada postgraduate. Soalan yang tanya betulnya, apakah isu yang you nak kaji? Agak umum. Isu saya nak kaji adalah isu tidak ada perbahasan tentang satu model yang hanya menggunakan dapatan-dapatan daripada kajian lepas dan juga statistik-statistik berstatus intermediate. Jadi saya nak bina satu instrumen, okey, untuk menyelesaikan sebahagian daripada argumentation tersebut, okey, yang menggabungkan IV dan DV daripada perbahasan tersebut. Tetapi saya menyangkakan sebahagian daripada IV dengan DV itu sebenarnya adalah moderator kepada model tersebut. Okey, jadi itu yang isu yang saya sedang lihat. Tapi saya pun tak faham lagi nak buat macam mana. Tapi saya dapat that kind of idea. Okey, kalau perkara tu didapati worth it to do it, dan dalam bidang pengetahuan supervisor as well as the student, jadi adakan perbincangan lebih lanjut. Maka pelajar tersebut kena masuk satu bengkel yang selektif, pergi rash model umpamanya.
Okey, macam mana nak membina item-item yang valid dan reliable menggunakan Rash model ataupun classical statistik, tak kisahlah whatever, tapi pergi bengkel yang spesifik supaya kita faham untuk membuat pembacaan lanjut. Okey, so itu isunya. Jadi bila kita nak buat instrumen, di mana gapnya? Jadi gap apa benda tu? Apa yang missing? Bukan persoalan itu yang kita nak tanya. Apakah isu yang you cuba nak kemukakan? Dan apakah masalah yang akan terselesai bila you dapat bina suatu model daripada instrumen yang you bina? Okey? Jadi itu persoalan yang kita nak tanya kepada pelajar. Tak adalah pelajar pening kepala. Dan yang paling best sekali drama. Baca lagi. Saya rasa you tak faham ni, you tak jumpa gap, you baca lagi. So why do we ask them to read a lot of article? Okay? Nak tahu isu tu kita cuma baca artikel-artikel semasa yang terkini. Dan maybe beberapa buku-buku asas fundamental untuk melihat di manakah bermulanya isu tersebut. Okay, so what do we expect them to understand by reading a lot of article? Okay, tambah pula artikel Q1. Kadang-kadang carta dan jadualnya pun susah nak difahami. Okay, tapi kita cuba dapat konsep apakah isu dan asas-asas yang ada dalam kajian kita supaya ia menjadi sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Okey, jumpa dalam video seterusnya.